Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Okey, kami daripada grup JB007 akan menceritakan ataupun akan mengajar dan memberitahu tentang akaun receivable ataupun dalam bahasa Melayunya adalah akaun belum terima. Pada hari ini kita ada 3, iaitu doubtful debt, bad debt and bad debt recovery. Sebelum kita memulakan apa akaun receivable itu, memperkenalkan ahli-ahli kami, iaitu saya Hakimi Daniel. Yang kedua, panel yang kedua adalah Haiman Shah. Panel yang ketiga Muhammad Arif, and panel yang terakhir Nik Afiq. Okay. Kita akan masuk account receivable ataupun account belum terima. Okay. Yang kita boleh lihat adalah cash or check bank owned by customer to another entity in exchange for good or service that have been delivered or used but not yet paid for. Okay. Ini menceritakan macam kita dah bagi servis ataupun kita dah jual barang. Kita dah jual barang tetapi customer tu tak bayar lagi, and ini akan dikirakan sebagai account receivable ataupun account belum terima. Okay. And point yang kedua adalah collect with a credit term. Okay, betul. And the credit term is refer to when a payment is due for sale made on a credit is normally in the term of 30 or 60 day. Ini account receivable ni ataupun account belum terima ni akan dikira kita akan ambil tempoh dalam 30 hari atau 60 hari. Okay. Sebab-sebab account receivable ini terjadi, okay, bukan saja yang kita tahu customer tak bayar lagi. Yang kita boleh tahu selain daripada customer yang tak bayar, kita ada reason-reason yang lain. Okay, macam contoh bankrupt. Bankrupt of a debtor, insane a debtor, the debt of the debtor, and untraceable debtor. Sama ada kalau dalam bahasa Melayunya macam contoh penghutang kita lari untuk bayar hutang, penghutang kita mati tiba-tiba esok harinya, ataupun penghutang tu tiba-tiba bankrupt and tiba buka kedai esoknya bankrupt. Okay. Selain seterusnya, okay, kita akan overview untuk doubtful debt, bad debt recovery, and kita akan buat soalan sedikit dan kami akan memberitahukan macam mana boleh dapat macam tu untuk soalan 1 dan soalan 2. Dan last sekali adalah conclusion, kesimpulan. Okay, now let's move on to the next slide, which is doubtful debt. What is doubtful debt, everyone? Doubtful debt is when debts are written off. They are removed as assets from the balance sheet because the company does not expect to recover payment. Maksudnya di sini, doubtful debt ialah hutang ragu. Apabila hutang tersebut telah dihapuskan, hutang tersebut akan dikeluarkan daripada aset kerana company tidak percaya bahawa hutang tersebut akan dibayar oleh penghutang tersebut. Okay, seterusnya kita akan lihat contoh example 5. Kita lihat di sini kita ada allowance for doubtful accounts on 1 January 2021 which is RM3,650, and then ending balance for account receivable RM240,000. Bad debt written off for the year, hutang lapuk yang telah dihapuskan RM2,000, dan seterusnya estimated allowance for doubtful account which is 1%. So jalan penyelesaiannya 1% akan dikalikan dengan didarabkan dengan ending balance account receivable RM240,000. So kita akan dapat RM2,400. RM2,400 itu adalah ending balance allowance for doubtful account. Apabila kita buka allowance for doubtful account, kita akan masukkan semua maklumat yang ada dalam soalan, and baki awal RM3,650,000. RM3,650 dikreditkan kerana allowance for doubtful account merupakan account kontra bagi account receivable. Seterusnya, account receivable RM2,000. RM2,000 itu adalah bad debt written off. Kemudian balance CF. Balance CF itu akan didebitkan kerana dah balance BF itu dah kredit. So account receivable, allowance for doubtful account untuk ending balance dia akan didebitkan sebanyak RM2,400. So yang tinggal adalah bad debt expenses. Bad debt expenses apabila kita tolak RM2,000 tambah RM2,400 tolak RM3,650, kita akan dapat RM750. RM750 tu adalah missing figure yang kita kena cari sendiri lepas kita buat benda ni.
Okey. Kemudian kita akan buat catatan jurnal. Situasi pertama, allowance for doubtful debt dan account receivable ialah untuk bad debt written off tu kita kena catatkan RM2,000 untuk debit dan kredit. Catatan dia adalah explanation to record account receivable written off. Situasi kedua, bad debt expense 750, allowance for doubtful account 750. Ni selepas kita selesaikan account allowance for doubtful account itu tadi. Explanation to record bad debt expense. The next part is bad debt. Bad debt is amount of account receivable that is not collectible after the due date of credit terms. Bad debt ni kalau kita boleh simpelkan sebagai hutang lapuk. Bad debt juga terbahagi kepada dua metod, iaitu direct write-off method dan allowance method. Direct write-off method recognize bad debt expense when account receivable cannot be collected. Bad debt expense linked to sales is not matched and report in the same period. Bad debt expense is small value in relation to a business sales and net income. Apa yang kita boleh simpulkan di sini, direct write-off method ialah kita recognize daripada account receivable yang tak boleh dikutip. Jadi kalau untuk kita nak sertakan dalam jurnal, debit bad debt expense, credit account receivable. Seterusnya kita boleh lihat example 1. On 31 December 2021, the balance of account receivable for Siti Nusaha Entertainment is RM148,000. As of date, a debtor named Abu is unable to pay his debt amount to 4,800. Apa yang boleh kita clarify kat sini, Siti Nusaha Entertainment ada akaun boleh terima sebanyak RM148,000 dan dia ada penghutang yang tak dapat bayar bernama Abu sebanyak RM4,800. Jadi apa yang boleh kita perlu buat seterusnya ialah dalam jurnal debit bad debt expense sebanyak RM4,800 disebabkan unable to pay amount bad debt expense, dan credit account receivable RM4,800. Seterusnya allowance method. Allowance method juga terbahagi pada dua, iaitu percentage on account receivable and percentage on net credit sales. Percentage on account receivable, rumusnya ialah percentage of allowance peratus didarabkan dengan ending balance account receivable, dan kita akan dapat jawapan ending balance allowance for doubtful debt. Dekat sini kita boleh cari untuk ending balance of allowance for doubtful account untuk mencari missing figure bagi bad debt expense dalam allowance for doubtful account. Second, percentage on net credit sales. Percentage of allowance peratus didarabkan dengan net credit sales, kita akan dapat bad debt expense. Untuk adjustment entry-nya ialah bad debt expense debit, bad debt expenses di bahagian debit, dan credit allowance for doubtful debt account. Next, bad debt recovered. Bad debt recovered is amount of debt that is recovered either in whole or in part after it has been write-off or classified as bad debt. Maksudnya jumlah hutang yang telah diperolehi sepenuhnya atau sebahagian yang telah dihapus kira dan diklasifikasikan sebagai hutang lapuk. Contohnya lah, syarikat individu itu muflis dan tidak mampu bayar hutangnya. Tiba-tiba selepas beberapa bulan atau beberapa tahun dia datang balik untuk menjelaskan hutang dia lah.
Bad debt recover have two methods. First method is write-off method and then second method allowance method. Untuk write-off method, kita catat dalam jurnal iaitu kita debitkan account receivable, kita kreditkan bad debt recovery, and kita debitkan cash and kita kreditkan account receivable. Untuk allowance method pula, kita debitkan account receivable, kita kreditkan allowance for doubtful account, and kita debitkan cash and kita kreditkan account receivable. Okay, this is example of statement of financial position. Okay, untuk tajuk ni kita akan ganggu di bawah current asset sebab kita akan ambil balance CF account receivable akan tolak dengan balance CF allowance for doubtful account dan kita akan dapat net realizable value. Okay, kita akan teruskan kepada question 1. Yang korang boleh lihat ini adalah soalan yang pertama. Okay, kita akan pergi ke soalan yang pertama. Calculation the bad debt expense for the year 2020 using allocated percentage on net credit sale. Okay, jawapan ini sudah diberi. Okay, 5% adalah daripada the rate of the of provision for doubtful debt on the net credit sale. Darab dengan 80,000. 80,000 itu adalah daripada the total net credit sale. Okay, dan kita akan dapat terus 4,000 iaitu untuk bad debt expense. Okay, soalan kedua, show the journal entry to record the write-off of bad debt and bad debt expense. Okay, kita kena buat journal. Okay, kita kena ada date, account and debit and credit. Okay, untuk allowance for doubtful account, kita letak dekat debit sebanyak 300. Okay, daripada bad debt write-off. Okay, and untuk kredit kita akan letak account receivable, and untuk keterangannya kita just letak to record write-off. Okay, and seterusnya untuk bad debt expense kita akan letak dekat debit sebanyak 4,000. 4,000 dapat dari mana? 4,000 daripada soalan yang pertama. Jawapan yang tadi kita dah darab tadi dengan percentage. Okay, and then the credit kita tulis allowance for doubtful account and dia punya keterangan to record bad debt expense sebanyak 4,000. Okay, seterusnya soalan ketiga, prepare allowance for doubtful debt account for the year 2020. Okay, kita boleh lihat di sini kita kena buat journal untuk accounting allowance for doubtful debt account. Okay, first kita akan tulis balance bring forward sebanyak 3,000. Dapat daripada mana? Dapat daripada beginning balance of allowance for doubtful debt. Okay, sebanyak 3,000 di kredit. Okay, and then bad debt expense kita akan letak di kredit. Okay, yang kita boleh lihat pada soalan 2 tadi. Okay, ini kita pada allowance for doubtful debt. Okay, bad debt expense kena letak sebab bad debt expense pada debit kan. Okay, allowance for doubtful debt account doubtful account pada kredit. So kita akan letak bad debt expense pada kredit. Kita ikut allowance for doubtful account punya ni, dia punya rumah kita akan letak dekat kredit. Okay, so bad debt expense sebanyak 4,000. So itu saja untuk kredit. Kita akan total sebanyak 7,000. Okay, and then account receivable kita akan dapat kita akan letak sebanyak 3,000 sebanyak 300 di debit. Okay, di mana macam mana boleh account receivable dekat debit adalah kita tengok jawapan soalan nombor 2, allowance for doubtful account. Macam saya cakap tadi, rumah dia dekat debit, so di account receivable sebanyak 300 dia dekat kredit. So nak tak nak dia tumpang rumahnya dekat debit, so kita kena letak dekat debit. Okay, so yang tak cukup 7,000, yang kita ada just 300. So balance carrying forward 6,700 ini yang kita nak cari untuk allowance for doubtful debt account untuk kita pakai dekat statement. Okay, maaf, 6,700 untuk balance carry forward untuk allowance for doubtful debt kita akan pakai, dan kita akan cari ni untuk kita akan pakai di statement of final position as at 31 December 2020. Ini akan diterangkan oleh Arif. Okay, so kita kena cari yang balance carry forward. So nak tak nak 7,000 kita akan tolak dengan 300, kita akan dapat 6,700. So kita akan totalkan sebanyak total
and debit 7,000, kredit 7,000, so kita akan dapat sama. So balance. Okay, kita akan pergi ke soalan seterusnya, soalan 4. To prepare statement of profit or loss the years ended 31 December 2020 for Surya Enterprise. For gross profit, how do we get gross profit? Macam mana kita dapat gross profit 28,000 tu? Kita kena tambahkan, mula-mula kita kena tambahkan total net credit sale sebanyak RM80,000, ditambahkan dengan total cash sales RM2,000. So kita akan dapat RM82,000. Kemudian kita akan tolak cost of goods sold. Itu dalam soalan RM54,000. So gross profit kita akan dapat RM28,000. Okey. RM28,000. Kemudian kita akan tolak dengan expenses. Bad debt expense RM4,000 kita dah kira tadi. And total expenses RM5,940. 4,000 tambah RM5,940, kita akan dapat RM9,940. Gross profit tolak expenses akan dapat net profit. So net profit tersebut adalah RM18,060. Kemudian next question, to prepare statement of financial position. Untuk account receivable saja, okey. Current asset, account receivable RM38,600. Kita akan tolak dengan allowance for doubtful account, balance CF for allowance for doubtful account. Kita akan dapat net realizable value RM31,900. Okay, next question is question 2. Dia dah bagi maklumat di soalan. And first soalan is calculate the bad debt expense for the year using allowance method percentage on net credit sale. So maksudnya dia suruh kita kira bad debt expense menggunakan allowance method percentage on net credit sale. Untuk kira soalan ni, so di soalan kita tak ada net credit sale, kita perlu cari dulu, iaitu net credit sale sama dengan credit sale tolak sale return and sale discount. Okay, credit sale dalam soalan dibagi RM72,000 tolak sale return RM1,500 tolak sale discount 500, and kita akan dapat RM70,000. 70,000 itu adalah net credit sale. So untuk cari bad debt expense, net credit sale dalam percentage dah dibagi, iaitu 5%. So 70,000 dalam 5%, kita akan dapat RM3,500. So 3,500 tu adalah bad debt expense. Okay, next question 2. Prepare the journal entries to record the transaction that occurred during the year. For the bad debt expense, kita akan adjustment entry dia. Kita debitkan bad debt expense sebanyak RM3,500 and kita kreditkan allowance for doubtful account sebanyak RM3,500. Untuk bad debt written off, kita adjustment entry dia, kita debitkan allowance for doubtful account sebanyak RM200 and kita kreditkan account receivable sebanyak RM200. Next, adjustment entry for bad debt recovery, kita debitkan account receivable sebanyak RM1,000, kita kreditkan allowance for doubtful account sebanyak RM1,000 and kita debitkan cash sebanyak RM1,000 and kita akan kreditkan account receivable sebanyak RM1,000. Seterusnya, kita akan buka allowance for doubtful account. Januari 1 balance BF RM3,000. RM3,000 tu mana kita dapat dekat soalan balance BF allowance for doubtful account. Dan Disember 31 account receivable bad debt recovery. Bad debt recovery juga yang kita telah buat adjustment entry, bad debt recovery sebanyak RM1,000. Seterusnya bad debt expense sebanyak RM3,500 yang telah kita darabkan di awal tadi. Daripada RM70,000 darab 5% sama dengan RM3,500. Seterusnya account receivable RM200 tu letak di mana? RM200 tu adalah account receivable iaitu bad debt written off.
dan kita akan total 7,500, 7,500 dan kita akan dapat balance CF dia sebanyak 7,300. Seterusnya kita akan masukkan dalam statement of profit or loss. Kita tahu bad debt akan masuk di bawah expenses. Jadi kita akan ambil nilai 3,500 iaitu bad debt expense. Kita akan letak di bawah operating expenses sebanyak 3,500 dan dia punya item ialah bad debt expenses. Seterusnya statement of financial position. Kita akan ambil allowance for doubtful account iaitu baki akhir tahun. Disebabkan kita punya SOFP ni untuk pengakhiran penutup financial positions pada 31 Disember 2023. Allowance for doubtful account ni nak letak dekat mana? Kita akan tolak di bawah account receivable. Jadi account receivable untuk akhir tahun 38,000 ditolakkan dengan allowance for doubtful account 7,300 dan kita akan dapat net realizable value sebanyak 30,700. Okey, untuk kita masuk conclusion untuk penutup kita pada hari ini, kita dapat lihat kita ada that the first point is we can know that the account receivable have a doubtful debt, bad debt and bad debt recovery. Okay, itu point pertama. Point yang kedua, we understand the means of each of the account receivable. Betul, kita dapat tahu apa maksud doubtful debt, apa bad debt and apa yang bad debt recovery. Point yang ketiga, that we know to do each account receivable journal and statement. Kita tahu account receivable kalau untuk bad debt bila nak masuk dekat mana, statement financial decision, ataupun kita bila nak masuk dekat statement-statement yang lain. Okay, and kita kena buat journal. Okay, itulah kita kena tahu. Point yang keempat, we have learned the allowance method that have to the percentage on account receivable and the percentage on net credit sale. Kita dapat tahu dua method untuk allowance method. Yang pertama adalah percentage on account receivable, yang kedua adalah percentage on net credit sale. Okay, yang terakhir sekali, that we have to do two different set of question about this topic to more understand. Kalau kita buat soalan dan kita praktikkan untuk nak kata tiap-tiap hari tu, tak adalah untuk tiap-tiap minggu. So kita akan tahu macam mana untuk buat account receivable, nak cari rekod, buat statement and buat journal. Dan untuk kita tahu untuk menyelesaikan setiap masalah yang soalan diberikan. Okay, for penutup untuk grup kami, kita boleh lihat adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitkan pada hari kiamat. Sekian daripada grup kami. Sekian, terima kasih. Maaf atas kesalahan kami, yang kekurangan daripada kami, yang lebihnya daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih.